مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. Rin. Apa? Kak Raja. Apa? Nak suruh kuliah? Oh, memang hari ni tak ada kuliah. Ganti juga. Okey. Majlis Sungai Buang minta ganti. Ustaz tak ada. Saya kata dah kat sini dah. Baik, hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat taufik daripada Allah Azza wa Jalla, dengan rahmat dan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita yang tidak terputus-putus dan tidak terhenti-henti kepada kita yang begitu banyak. Dan kebanyakan nikmat itu biasanya dilupakan oleh manusia, sehingga apa yang belum dapat biasanya diinginkan, sedangkan apa yang telah ada jarang hatinya bersyukur kepadanya. Lalu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian cuba untuk menghitung pemberian nikmat Allah kepada kamu, kamu tak akan mampu untuk menghitungnya, dari sekecil-kecil hinggalah sebesar-besarnya. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang pandai bersyukur. Yang lain tahu guna tapi tak tahu terima kasih. Nak minta dah dapat, tak nak terima kasih. Yang dapat terima kasih, yang selalu kenang dan ingat berterima kasih dan bersyukur, yang tu sikit je di kalangan hamba-Ku. Lalu sebahagian para salafus soleh, dia berdoa dengan berkata, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang sikit. Siapa yang sikit tu? Yang syukur sikit ni. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, alhamdulillah dengan nikmat Allah yang panjang, yang banyak, kita bertemu sekali lagi. Dan saya yakin tuan-tuan maklum, saya pernah maklumkan tuan-tuan, yang saya baru balik dan baru pulang daripada Syria, sempadan Syria, pada misi kemanusiaan. Sempat singgah ke Mesir dan sempat singgah ke Jeddah, kemudian pergi ke Jordan, semuanya dalam tempoh 5 hari sahaja. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada layar, saya dah buka dah gambar tunjuk satu-satu. Tapi tak ada layar aja ya. Next time lah ya. Nanti saya boleh tunjuk tuan-tuan gambar anak-anak datang ambil barang, makcik-makcik datang ambil barang, makan-makan yang dihidangkan, macam mana suasana di sempadan Syria, dan macam tu juga keadaan di Mesir. Tapi tuan-tuan, nantilah ada masa yang lain, kalau ada layar, pancaran kita boleh pancar, kita pancarkan insya-Allah. Jadi kalau ikutkan kuliah saya adalah esok, bukan hari ini. Tetapi kerana esok saya ada urusan di pondok saya di kampung, jadi saya minta gantikan hari ini. Jadi alhamdulillah berbetulan ustaz hari ini pun tak datang. Okey, jadi saya dapat masuk pada hari ini insya-Allah. Jadi kita akan sambung pembacaan kitab kita daripada kitab Memelihara Manusia daripada Kejahatan Syaitan. Dan saya ingat kita sudah sampai kepada, seingat saya lah tuan-tuan ya, kita telah sampai kepada beberapa tajuk, iaitu antara tajuk yang kita sampai adalah tentang perkhabaran jin ataupun syaitan mengkhabarkan kepada musyrikin Mekah dekat mana kedudukan Nabi SAW. Maknanya masa Nabi Nabi selamatkan diri dalam peristiwa sebelum hijrah. Kan Nabi nyuruk dekat Gua Sur. Masa Nabi nyuruk tu tuan-tuan, syaitan dia pekik
katakan kepada golongan musyrikin, Muhammad dekat sini. Maknanya dia tak nak peristiwa hijrah berjaya. Maknanya dia berlaku komplot bersama. Musyrikin dan syaitan bersama. Untuk menggagalkan peristiwa itu, tetapi kita kena tahu, di belakang setiap pergerakan Nabi SAW itu, Allah Ta'ala bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Maka dengan itulah kita akan mendapati kejayaan peristiwa hijrah. Walaupun pelbagai cara cuba digunakan, tetap ianya menemui kejayaan. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Minta maaf, yang disabda, difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Inna lanansuru rusulana wallazina amanu. Sesungguhnya kamilah yang akan memberikan kemenangan kepada rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, insya-Allah pertemuan kita pada hari ini menyambung satu tajuk, iaitulah tajuk tentang bagaimana syaitan pernah berpekik ketika mana hari berlakunya perjanjian Aqabah sahabat Nabi dan para sahabat. Ibnu Ishaq meriwayatkan, ketika mana Nabi kami berbai'ah dengan Nabi SAW, tiba-tiba kami dengar satu perikikan suara yang sangat kuat daripada Aqabah. Suara yang sangat tinggi. Okey? Lalu orang pun berkata, adakah kalian dengar suara yang kuat seperti teriakan orang yang menangis ataupun bayi yang menangis? Lalu Nabi SAW menjawab, inilah makhluk yang berada di Aqabah. Okey kan? Yang dimaksudkan itu adalah satu suara yang Nabi kata ke sahabat, kamu dengar ke suara itu? Nabi kata, adakah kamu mendengar suara musuh Allah itu? Okey? Tuan-tuan, maknanya apa? Yang sahabat dengar suara kuat yang pekik tadi ketika perjanjian Aqabah berlaku. Tuan-tuan ingat perjanjian Aqabah ini adalah perjanjian Nabi sebelum Nabi pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Beberapa tahun, setahun sebelum itu, orang Madinah datang nak buat haji. Ketika dia datang nak buat haji, duduk dalam kemah-kemah, Nabi pergi ke kemah-kemah untuk sampaikan Islam. Tuan-tuan bayangkan, orang tempatan dah tak nak terima dakwah Nabi dah. Cakaplah macam mana pun, telinga ditutup. Baju ambil selubung, tak nak dengar dah. Sampai Nabi kata, kalau orang tempatan tak nak dengar, kita dakwah dekat orang luar. Orang luar datang ke Madinah Al-Munawwarah, ke Mekah Al-Mukarramah, duduk dekat kemah untuk buat haji. Lalu Nabi pergi ke satu-satu kemah. Nabi katakan, saya adalah Muhammad bin Abdullah, Rasul utusan Allah. Saya ini Nabi akhir zaman. Saya bawa risalah la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkannya dan percaya masuk syurga. Orang tolak. Nabi pergi kemah lain pula. Saya adalah Muhammad bin Abdullah. Saya adalah Rasul utusan Allah. Saya bawa asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang percaya dia akan selamat dunia dan akhirat. Orang tolak. Nabi pergi satu-satu. Sampailah satu kemah. Kemah ini kemah orang Madinah. Dulu namanya Yathrib. Orang Madinah. Tuan-tuan, bila Nabi katakan kepada mereka, saya adalah Muhammad bin Abdullah, Rasul utusan Allah, mereka terkejut. Kenapa dia terkejut, tuan? Pada waktu Nabi katakan, aku Rasul utusan Allah, mereka kata, inilah agaknya yang orang Yahudi dekat Madinah ceritakan dulu. Kata mereka apa? Baik kita beriman dengan dia cepat sebelum orang Yahudi tahu. Tengok tuan-tuan. Inilah hikmahnya. Lalu satu kumpulan ni beriman dengan Nabi SAW. Beriman dengan Nabi, datang nak buat haji. Tuan-tuan, mereka yang menerima iman. Dan tuan-tuan, ramai orang yang kadang-kadang dekat sini dia tak masuk Islam. Dia pergi bisnes berniaga dekat luar negara, dia dapat Islam di sana. Dan ramai juga orang yang dekat negaranya tak Islam, datang ke sini berkawan dengan kawan orang Islam, masuk Islam dia. Kawan saya tuan-tuan ada lagi sekarang buat PhD di UIA. Okey, orang Kashmir. Dia kata Kashmir ni tuan-tuan negara yang cantik. Negara yang cantik. Negara orang panggil negara tempat Hollywood, Bollywood dekat situ. Buat rakaman. Dia kata dia dan kawan-kawan sebabkan itu adalah tempat target pelancong. Pelancong datang daripada Eropah, daripada Amerika, daripada banyak negara datang. Dia buat satu coffee table kecil je duduk. Letak
Bila ada pelancong lalu, dia kata kopi, minum sekejap. Dia pun duduk. Duduk tuan-tuan, dia pun bersembang. Mereka bersembang dalam bahasa Inggeris tuan-tuan. Daripada meja itu dia kata, sudah berapa belas ataupun puluh pelancong yang masuk Islam. Nampak tuan-tuan? Poinnya adalah nak tak buat. Nak tak sampaikan. Nak tak ceritakan. Tuan-tuan, dia datang. Dan sifat orang barat ni tuan-tuan, dia ada sifat keterbukaan sikit. Daripada sudut dia nak dengar pandangan orang lain. Itu sifat keterbukaan itu bagus. Tuan-tuan, dia nak tahu apa lagi, dan akhirnya masuk Islam. Tuan-tuan, dengan dakwah yang dilakukan. Sahabat saya tuan-tuan. Okay? Dan insyaAllah tuan-tuan, kalau tahun ni, Ramadan, Raya Haji tahun ni, insyaAllah kalau sempat dan cukup, insyaAllah kita akan buat kurban di Kashmir, di tempat kawan saya ni tuan-tuan. Dan kawasan dia adalah kawasan yang dijajah oleh India. Tuan-tuan kena tahu, bila kawasan yang dikuasai oleh India, kawasan ini adalah kawasan yang mendapat tekanan. Dengan makna, kalau dia buat korban, dia tak buat korban dekat tempat biasa. Sebab tuan-tuan tahu, orang-orang Hindu, mereka menyucikan lembu. Jadi bagi mereka, menyembelih lembu adalah penghinaan bagi mereka. Jadi tuan-tuan, dia sembelih lembu dalam stor dan dalam bangunan. Okay? Untuk jaga keselamatan mereka. Kedua tahun lepas, kita hantar lebih kurang 7 ekor lembu kita buat di sana. Dan semua gambar sembelih semuanya dalam stor. Dia orang tak buat di tempat lapang. Mengelakkan daripada berlakunya tekanan ataupun penangkapan kepada mereka. Maknanya mereka susah di sana. Okay? Alhamdulillah, insyaAllah kali ini kita nak kumpul untuk kita buat di sana, di Kashmir. Dan Alhamdulillah pun harganya lebih murah. Tuan-tuan nak buat mana-mana pun tak ada masalah. Buatlah. Yang penting, cuba buat walaupun satu bahagian kecil. Kerana disebutkan oleh Nabi SAW, Nabi kata apa dia? Amal yang paling disukai Allah ketika hari raya Idul Adha adalah mengalirkan darah. Maknanya sembelih. Tak kisah. Tuan-tuan nak buat di Malaysia, di Afghanistan, di Kashmir, di Kemboja, di Filipina, di Mindanao, di Mali, di Malawi, tak kisah. Di Malaysia, di kampung tuan-tuan, kampung mertua, kampung mak, kampung ayah, tak ada masalah. Yang penting kita berusaha untuk kali ini ada bahagian kita masuk untuk korban. Okey, cuma orang bila duitnya tak banyak nak ambil satu bahagian. Kalau kat Malaysia 700 ke 800 satu bahagian. Kadang-kadang ada yang 900. Tuan-tuan, kalau di tempat luar ada yang lebih murah. Kalau di Kemboja kadang-kadang 200 lebih. Yang kami punya di Kashmir dari Afghanistan kita buat 390 satu bahagian. Tuan-tuan, termasuk upah kita mengurus, hantar duit dan sebagainya. Tuan-tuan 390. Jadi itu contohnya. Apapun tuan-tuan, tak kisah. Yang penting kita usahakan Hari Raya Idul Adha, kita ada bahagian untuk kita lakukan korban. Walaupun satu bahagian, bukan seekor. Okey, kerana itu ibadah yang paling disukai Allah pada Hari Raya Idul Adha. Baik tuan-tuan, kita sambung lagi. Baik, tajuk ni agak besar sikit. Adakah syaitan mengetahui benda gaib? Itu soalannya. Syaitan ni gaib. Tapi adakah dia tahu benda gaib? Faham kan soalannya? Syaitan adalah gaib. Gaib bagi kita gaib. Tetapi adakah dia tahu benda gaib? Jawapannya apa? Agak-agak. Tak tahu ke tak? Tak tahu. Jawapannya tak tahu. Kata sebagian ahli falsafah ataupun ahli hikmah, kalau kita tanya orang jawab tak tahu, orang itu akan diajar sampai tahu. Tapi kalau kita tanya orang tu asyik kata tahu, orang itu akan ditanya sampai dia tak tahu. Jadi tuan-tuan tahu ke tak tahu? Tak tahu. Kalau tak tahu, kita bagi tahu sampai tahu. Kalau dah tahu, kita tanya sampai tak tahu. Hadirin yang dikasihi sekalian. Okey. Kata Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, seorang tokoh sastra Arab yang terkenal. Kalau belajar di sekolah Arab, ada satu subjek namanya Al-Arud wal-Qafiyah. Pemahaman syair, tek, namanya taktik. Gini bulat. Okey, yang belajar stam tu dia tahulah tuan, ada subjek tu. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dia kata begini. Dia kata manusia ada beberapa jenis. Yang pertama yang tak tahu. Tetapi dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Dia tak tahu dan dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Nah, itu satu jenis manusia. Yang ini dia kata bahaya. Kerana dia takkan nak tahu. Kerana dia tak tahu yang dia tak tahu. Satu.
Yang kedua, orang yang tahu tetapi dia tak tahu yang dia ni tahu. Dia tahu tapi dia tak tahu yang dia ni tahu. Orang macam ni bagus. Dia akan sentiasa nak tahu dan dia sebenarnya yang nak tahu tu dia dah tahu dah. Lalu kita kena ingatkan dia. Kita ingatkan dia. Dan golongan yang seterusnya adalah golongan yang tahu. Golongan yang tahu dan dia tahu dia tahu. Dia tahu benda tu dia tahu dan dia tahu dia ada pengalaman, dia ada ilmu dan dia tahu. Dan katanya bergaullah dengan orang ini kerana kamu dapatkan pengetahuan daripadanya. Golongan yang keempat ataupun golongan yang seterusnya, golongan yang tahu dan dia suka makan tahu. Yang ni tak ada kaitan dengan semuanya tuan-tuan. Yang pertama itu tuan-tuan, yang pertama itu namanya jahil murakkab. Jahil murakkab. Jahil berganda. Dia tu dah jahil dan dia tak tahu yang dia tu jahil. Akhirnya dia akan buat-buat tahu. Kata Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang ni jangan dekat. Sebab kalau kamu nak ajar pun, dia akan kata dia tahu. Sedangkan dia tahu, dia tu tak tahu. Dia tak tahu. Jadi orang ni baik kamu jauhi. Habis masa je nanti. Debat dengan dia pun, buang masa. Bala dengan dia pun, buang masa. Orang yang tahu, orang yang tak tahu, tapi dia tahu dia itu tak tahu. Orang ini dia sedar diri dia jahil, ajarkanlah dia. Orang ni bagus. Orang yang tahu, dia tak tahu, dia itu tahu. Orang ini ingatkan dia. Dia ada ilmu sebenarnya. Tapi dia tahu, ingatkan dia. Kamu ni tahu banyak. Dan orang yang tahu, dia tahu, dia tahu. Dan tuan-tuan yang terakhir, penjual tahu, yang tak tahu, dia jual tahu. Baik, hadirin yang dikasih sekalian, itu 4 jenis manusia. Yang paling bahaya yang pertama, yang kedua dan ketiga, yang ketiga dan keempat adalah yang baik untuk kita ketahui. Baik, hadirin semua, tuan-tuan tahu tak syaitan ini dia tak tahu benda gaib, tak tahu. Dengan sebab dia tak tahu benda gaib lah, dia akan cuba untuk tahu benda gaib. Benda gaib maknanya apa? Benda yang akan datang berlaku. Tuan-tuan ingat, kita semua ni, apa yang saya buat besok, apa yang saya buat hari ni, apa yang saya akan buat, apa terjadi kepada anak kita, terjadi kepada cucu kita, apa yang berlaku kepada negara kita 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi, semuanya itu perjalanannya telah ada di Lauhul Mahfuz ataupun dah ada di alam pentadbiran. Pentadbiran alam ini, dunia ni sudah ada dicatatkan. Malaikat akan menguruskan perjalanan itu, apa yang patut diuruskan. Jadi benda itu tersimpan di alam langit. Kan? Malaikat yang mengurus turun naik itu dia tahu di alam langit. Alam langit itulah tersimpannya pelbagai maklumat-maklumat yang manusia tahu atau yang manusia tak tahu. Dan syaitan cuba untuk mencuri rahsia di alam langit, di balik langit. Untuk apa? Buat apa nak curi? Apa faedah dia curi tuan? Boleh jual ke? Apa faedah dia curi? Tujuan dia curi adalah untuk bawa berita-berita rahsia itu kepada dukun-dukun dan bomoh-bomoh di dunia. Ini hadis. Sebab itu dukun, dia boleh kata, tengok Pak Haji tapak tangan Haji. Dia kata tak jelas ni. Tengok tapak kaki. Oh, baru jelas. Haji nanti begini. Tuan-tuan, macam mana dukun tu kadang-kadang boleh baca atau dia boleh tahu sebahagian benda gaib adalah daripada bisikan syaitan yang dibisikkan kepadanya. Nah. Di mana dia nak curi berita ini? Berita ini dicuri di langit. Macam mana berita itu dicuri di langit? Langit ini memiliki penjagaan yang rapi daripada malaikat. Tuan-tuan nak baca tentang perapian malaikat jaga alam langit, buka je surah As-Saffat, muka surat yang pertama. Buka, jumpa terus. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati zikra. Tuan-tuan baca terus sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, wasaqfan mahfudha wartaqib yawma ta'tis samaa'u bidukhanin, itu surah Dukhan. Allah Taala sebutkan, maka akan kami kejarkan syaitan-syaitan yang cuba untuk mencuri berita langit.
dengan panahan-panahan bintang-bintang daripada langit. Dia cuba nak curi, bintang datang. Namanya Bishihab. Shihab tu maknanya bintang yang kejap. Faham kan? Maknanya apa? Langit ini dijaga kawal oleh malaikat. Kalau syaitan cuba nak curi, akan dipanah. Cuba curi, dipanah. Semua cerita itu tuan-tuan ada dalam surah As-Saffat. Tuan-tuan bukalah sendiri. Buka sendiri. Jadi dalam kitab ni mengatakan apa? Dikatakan apa? Katanya, satu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, telah menceritakan seorang di kalangan sahabat Nabi ketika dia duduk dengan Nabi, tiba-tiba nampak taik bintang. Begitu jalan. Fastanara, bercahaya. Faqala lahum. Lalu Nabi pun kata, kamu dulu zaman jahiliah sebelum Islam datang, kalau nampak taik bintang sebut apa? Sebab apa? Makcik, kita orang Melayu dulu-dulu faham. Kalau nampak taik bintang lalu. Apa maknanya? Dulu-dulu, orang dulu-dulu. Orang bian kait. Apa je? Kalau nampak tu maknanya apa? Apa ya? Tuju. Yelah, makna dia apa? Apa akan berlaku? Baik ke tak baik? Tak baik. Tak baik, tuan. Nabi kata kat sahabat, dulu kamu zaman jahiliah, kalau nampak benda ni apa yang kamu iktiqadkan? Mereka kata kepada dia, dulu kami kalau nampak benda ni maknanya tandanya lahirnya malam itu seorang yang hebat dan malam yang sama di tempat lain mati orang yang hebat. Zaman jahiliah punya pegangan. Kalau nampak taik bintang tu, maknanya ada orang hebat meninggal malam ni. Kalau dalam masa yang sama di tempat lain ada orang mati yang hebat. Dulu kalau hujan rintik-rintik tu orang kata hari ni ada orang meninggal, orang baik meninggal. Kan? Kita pun kadang-kadang kesebahagiannya pegang macam tu. Walaupun dia tidak absolutely-nya secara pasti begitu tuan-tuan, tapi banyak kali juga berlaku. Baru-baru ni sahabat kita Al-Fadhil Ustaz Adha Sulaiman meninggal dunia tuan-tuan, dan suasana pun kita tengok baik, mendung. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah merahmati dan mengampuni dosa kita dan dosa mereka dan menempatkan kita dan mereka semua insya-Allah di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita disuruh untuk tidak menyebutkan tentang orang mati melainkan benda yang baik saja. Okey, dengan benda yang baik saja. Selang meninggal tu, seorang pakcik yang selalu saya jumpa dekat Barat Jawa, Haji Abdul Rahman Paik Lapis meninggal juga. Tuan-tuan, jadi begitulah tuan-tuan, kehidupan kawan silih berganti. Yang muda tidak kira, yang tua tidak kira, pergi meninggalkan kita dan pergi meninggalkan dunia. Dan tidak lama lagi orang pula akan cakap tentang kita. Ustaz tu dah meninggal dunia dah. Nampak tuan? Sekarang kita cakap orang tu meninggal. Tak lama akan datang orang pula cakap kita meninggal. Dan itulah tuan-tuan kitarannya. Semoga Allah ampunkan kita apa yang terlepas dan Allah rahmati kita apa yang akan datang insya-Allah. Amin. Lalu Nabi katakan, dulu kamu cakap apa? Kalau nampak taik bintang lalu. Mereka kata, dulu kami menyangka kalau taik bintang lalu orang mati malam tu dan orang lahir malam tu. Kan? Itu pegangan mereka. Lalu Nabi pun kata gini, betulkan balik pegangan kamu. Sesungguhnya tidaklah dipancarkan itu dengan sebab mati atau hidup seseorang. Akan tetapi Allah telah menetapkan untuk pemegang-pemegang arash di kalangan malaikat bertasbih. Kemudian akan bertasbihlah semua penduduk langit. Sampailah khabar penduduk langit dunia itu semuanya bertasbih kepada Allah. Dan pada waktu itu akan dipanah jin itu. Jin itu dan pengikut-pengikutnya dengan panahan daripada langit. Dan itu adalah panahan kepada syaitan yang cuba untuk mencuri perkataan-perkataan daripada langit. Tuan-tuan, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya, tuan-tuan, hadisnya berbunyi daripada Aisyah radhiyallahu anha, baginda bersabda. Dia kata, innal kuhana kanu yuhaddithuna bi syai'in fanajiduhu haqqan. Dia kata, wahai Rasulullah, sahabat kata, ya Rasulullah, kami tengok Tok Bomoh ni, pawang-pawang ni, kalau dia cakap jadi betul. Macam mana pula boleh jadi gitu? Dia bomoh. Kita tahu tak betul. Tapi kenapa dia cakap memang betul jadi? Contoh dia kata apa? Saya lepas dia bakar kemenyan tuan-tuan, dia kata saya rasa
paras air sungai Muar akan naik. 3 hari lagi. Ngam tuan-tuan, 3 hari ngam. Naik betul. Kita kata, hebat pula Pak Haji ni. Dia boleh tahu pula tuan. Contohnya begitu. Ataupun berlaku sekian dan sekian macam ni. Tuan-tuan, sahabat tanyakan Nabi, kenapa bomoh cakap boleh betul? Lalu baginda mengatakan, itulah kalimah yang telah dibisikkan oleh syaitan. Syaitan ambil daripada berita langit. Kemudian dia saluti dengan pelbagai pembohongan dan diberikan kepada pengikutnya di bumi. Di kalangan bomoh tadi. Baik, tuan-tuan, itu adalah satu contoh untuk kita faham secara mukadimah. Nanti tajuk kita akan datang jauh lagi tuan-tuan, nak tahu bagaimana menjaga diri daripada kejahatan tersebut. Baik, seterusnya. Adakah boleh setiap orang di kalangan kita ni ada pendamping? Betul tuan-tuan? Namanya qarin. Qarin dalam bahasa Arab daripada qarana, qarinun artinya kawan rapat dan teman. Tuan Haji ada, Tuan Haji ada, semua ada. Saya pun ada. Kita ada yang sama ikut kita sekali. Dan cuma jangan tanya mukanya macam mana. Okay? Duduk kanan ke sebelah kiri pakcik. Kalau sebelah kanan ada orang, tak ada kat situ. Sebelah kiri tak ada orang, ada lah kat situ. Okay? Jadi gini sampulnya pakcik. Okey, hadirin semua, setiap orang ada qarin. Persoalannya, adakah qarin kita itu Islam atau tidak Islam? Atau dia boleh Islam atau tidak boleh Islam? Itu persoalannya. Dia bawa benda baik atau bawa benda buruk? Tuan-tuan, itu adalah perbezaan yang berlaku. Lalu tuan-tuan, persoalan ini dijawab oleh Dr. Ashqar. Dia kata apa dia? Boleh terjadi. Boleh terjadi. Qarin yang ada bagi seorang itu boleh Islam. Kalau orang yang ada dengan dia ni memang boleh berikan kesan kepadanya untuk dia masuk Islam. Faham kan? Faham? Tapi kalau kita asalnya tak. Tapi kalau dengan sikap, sifat kita ni, dengan qarin ini sampai dia jadi bertaubat pula dengan kita. Dan dia boleh masuk Islam. Sebagaimana asal qarin yang ada dengan Nabi itu tak Islam. Asalnya. Tetapi akhirnya dia masuk Islam. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin illa wukila bihi qarinuh." Tidak ada satu pun di kalangan kalian melainkan diwakilkan qarinnya bersama dengannya. Daripada kalangan jin ataupun qarin daripada malaikat. Ada malaikat, ada jin. Ada yang baik, ada yang jahat. Lalu sahabat tanya, "Wa iyyaka ya Rasulullah, adakah engkau pun ada wahai Rasulullah qarin yang sama? Yang baik dan yang jahat ini?" Baginda mengatakan, "Ya, aku pun ada. Kecuali yang ada bersama denganku ini, Allah telah membantuku dan mereka telah Islam. Maka keduanya ini tak akan suruh melainkan yang baik." Mana kalau bisik benda baik je. Kita perasan tak tuan? Perasan tak kita? Ada masa terlintas baik, ada masa terlintas jahat. Pernah tak pakcik? Kalau kita tengah sibuk, tiba-tiba datang bisikkan, tak sembahyang duha lagi. Dalam hati je. Tuan, maknanya yang baik tengah bisik. Dalam masa yang sama, ada juga bisik dalam, dia kata tak apalah, pergilah makan dulu nanti duha. Makan dulu tak apa, duha nanti. Sekejap lagi duha. Lepas makan, duha. Lepas dia makan, cucu dia telefon. Dia kata tak apa, jawab dulu. Lepas telefon nanti duha lah. Panjang pula telefonnya. Dah lama telefon, tuan-tuan. Dia baru rasa-rasa nak sembahyang duha. Abangnya panggil dia, "Yuk, beli lauk kat pasar." Alamak, nak duha ke nak ikut abang ni? Tak ikut rugi pula, tak boleh shopping. Ikut, tuan-tuan. Yang ni kata, tak apa, pergilah, itu kan suami. Pandai, tuan-tuan. Jadi dia ada dua. Satu yang melengahkan dan melambatkan kita, dan satu lagi yang bisikkan baik. Kadang-kadang kita lara hari tu lalai. Memang tak ada, biasa je. Ngobrol lah, nyembang. Datang bisikkan hari tu. Hari ni banyak Quran tak baca lagi. Jadi tuan-tuan, kita ini selalu bertembung di antara bisikan baik dan bisikan jahat. Ketahuilah ketika yang baik itu datang daripada qarin yang baik. Daripada jahat datang itu daripada qarin yang jahat. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Zalzalah. Apa bunyinya?
Wa nafsin wa ma sawwaha. Lepas tu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan jiwa manusia itu dan penciptaannya kami lintaskan, ada jalan baik dan ada jalan jahat. Siapa yang datang lintasan baik dan dia sahut, dia akan buat baik. Siapa yang datang lintasan jahat nak buat jahat, dia sahut, dia akan jadi jahat. Dia akan buat jahat. Jadi tuan-tuan, apa perjuangan yang sukar bagi kita? Apa tuan-tuan punya usaha? Perjuangan yang sukar adalah untuk melayan dan menapis lintasan yang jahat dalam diri kita. Dan yang sukar juga adalah melaksanakan lintasan baik yang masuk dalam diri kita. Lintasan ni banyak tuan-tuan. Dia datang tu crowd, trafik nak masuk. Kalau kita layankan yang jahat, kita akan terus buat perkara yang jahat. Cukup handphone je tuan-tuan. Cukup handphone je. Handphone ni tuan-tuan, datang lintasan, suruh buka itu, suruh tengok Facebook itu, suruh buka ini, suruh buka itu tuan-tuan. Kita pun layan dan ikut tanpa memikirkan akibat ataupun sebab, maka kita akan jadi jahat. Tuan-tuan, datang lintasan yang baik sikit dan kita tak sahut dia cepat, lama-lama malap lintasan tadi. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala agar bantu kita untuk menguatkan lintasan yang baik dan mengurangkan lintasan yang jahat. Lintasan tu dalam bahasa Arab namanya khawatir. Daripada perkataan khawatir, satu lintasan. Khawatir, lintasan-lintasan yang banyak. Okey, lintasan-lintasan yang banyak. Orang yang selalu baik, hatinya bersih, biasanya dia banyak dapat ilham dan lintasan yang baik. Ada je idea baik nak buat. Ada je. Okey, ada je lintasan dan idea baik yang nak buat. InsyaAllah. Hadirin yang dikasihi sekalian. Allahu. Katanya apa? Katanya, tuan-tuan tengok. Boleh jadi bagi seorang mukmin itu untuk melemahkan syaitan ataupun qarinnya yang jahat, yang bawa dia kepada jahat, bisikkan yang jahat dengan 4 perkara. Dengan 4 perkara. Yang pertama, iaitu memperbanyakkan zikir. Kalau dia zikirnya banyak, wiridnya banyak, tidak henti berzikir, mulutnya berzikir, hatinya berzikir, itu akan melemahkan bisikkan syaitan yang jahat dan menguatkan yang baik. Yang kedua, iaitu dan taat kepada Allah. Maksudnya taat, buat kerja taat, sembahyang dan sebagainya. Wa qiraatil Quran, dan banyakkan membaca Quran. Okey, banyakkan membaca Quran. Dan saya pesan diri saya tuan-tuan, khususnya sebelum tuan-tuan, saya pesan kat diri saya, kita baru lepas Ramadan dan baru habis sebulan Syawal, baru masuk 3 Zulqaidah. Saya mengharapkan kepada Allah dan saya harapkan tuan-tuan untuk jangan meninggalkan dan menjauhkan diri daripada Quran. Jangan jarakkan diri daripada Quran. Dan jangan hanya mengenal Quran dalam bulan Ramadan. Quran mesti sentiasa dibaca walaupun sikit. Walaupun sikit. Dan kalau tuan-tuan tak baca, rasakanlah bersalah dan berdosa hari itu. Rasakan dengan tak baca Quran. Dan insya-Allah, dan kita mohon kepada Allah, Allah bantu kita untuk baca Quran. Tuan-tuan, dan katanya, baik. Kemudian hadis seterusnya adalah hadis ataupun tajuk tentang adakah syaitan boleh diikat dalam bulan Ramadan? Jawapannya confirm, ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, baginda bersabda tentang syaitan yang diikat. Kata Nabi SAW, apabila datangnya bulan Ramadan, dibukakan pintu rahmat, ditutup pintu neraka dan diikat segala syaitan. Tuan-tuan, Al-Allamah Muhammad bin Muflih mengatakan bahawa, okey, sekian okey, itu tajuk dia. Baik. Lalu ditanya, dia kata, adakah syaitan itu diikat secara hakiki berdasarkan hadis ataupun diikat itu secara makna, iaitu dia tak bebas buat kerja.
Maka tuan-tuan di sini ada dua pandangan. Pandangan pertama, syaitan memang diikat, betul-betul ikat. Dia memang tak lepas. Yang kedua mengatakan tak, syaitan dia ada, tetapi kekuatannya untuk menghasut manusia dalam bulan Ramadan menjadi lemah. Lalu dia datangkan satu pandangan. Dia kata kalau betul lah syaitan itu diikat semuanya secara betul, macam mana boleh ada orang kena histeria bulan Ramadan? Faham tak? Macam mana ada orang kena histeria? Macam mana ada orang boleh dirasuk pada bulan Ramadan? Maknanya apa? Ada yang diikat, ada yang tidak, ataupun diikat secara maknawi. Baik, tajuk tu dah habis senang. Kalau ada soalan boleh tanya. Tajuk ini berat sikit, tuan. Bukan berat macam mana? Tajuknya dah semakin tinggi. Dan ini berlaku di kampung-kampung, orang zaman dulu banyak. Kalau di belah negara jiran kita pun banyak, tuan-tuan. Iaitu menyembelih binatang kepada syaitan. Hukumnya sepakat tanpa khilaf adalah haram. Tuan-tuan, minta maaf sebut, orang dulu ada buat, tuan-tuan. Orang dulu ada buat, dan banyak buat. Buang ancak dan sebagainya. Mungkin faktor ilmu, tuan-tuan, dulu perkembangan ilmu ni mungkin kurang. Dulu, tuan-tuan, saya nak sebut, dulu, orang dulu, ilmunya lagi kuat daripada kita. Dari sudut sebahagian ulama'. Kalau ada ulama' atau guru pondok, dia punya ilmu tu jauh lebih kuat. Daripada ialah kita yang ustaz biasa pergi universiti ni, tak macam mereka. Tetapi kerana kejahilan masyarakat itu sangat ramai dan banyak, dia hanya ada di pondok yang kecil, dia tak menyebar. Berbeza dengan suasana hari ini. Mungkin tok guru ataupun ustaz tak seperti orang zaman dulu. Dia punya kekuatan dia. Dia punya kesungguhan dia menuntut ilmu. Tuan-tuan, tetapi kemudahan ilmu itu tersebar sekarang lebih cepat. Masjid-masjid dah ada pengajian. Saya ingat lagi, tuan, saya membesar dekat sini, tuan. Saya besar. Ini kampung saya besar ataupun tempat saya besar, daerah Muar. Masa zaman saya sekolah rendah ataupun menengah, tuan-tuan, pengajian ilmu di masjid tempat saya. Masa zaman saya kecil, zaman saya sekolah darjah 6, tingkatan 1, tingkatan 2, tak ada. Tak ada. Masjid tempat saya tak ada. Yang ada surau saya. Itu pun sebab pakcik kita jenis memang suka dengar kuliah waktu tu. Waktu tu kan zaman fenomena ceramah di sana di sini, tuan. Jadi dia mula berkembang. Tuan. Hari ini masjid sekitar pun dah banyak kuliah dah. Pengajian ilmu dibudayakan, diadakan, diwujudkan. Tuan. Jadi sikit-sikit perbuatan-perbuatan yang menyalahi akidah terhakis dengan mudah dalam masyarakat. Alhamdulillah, itu fenomena yang baik. Tuan-tuan, katanya apa? Ittafaqal ulama'u ala anna dzabha lil jinni muharramun bal huwa syirkun. Bersepakat para ulama bahawa menyembelih apa jua binatang kepada syaitan. Dengan apa jua tujuan? Nak sehatkan anak ke, nak jaga rumah ke, nak jaga kebun ke, nak buat apa ke, hukumnya adalah haram, bahkan boleh syirik. Kerana menyembelih selain daripada Allah. Selain daripada kerana Allah. Maka tidak boleh bagi seorang Muslim untuk makan apa je daripada daging itu bagi siapa yang melakukannya. Akan tetapi orang-orang jahil yang masih ada di setiap zaman akan melakukan upacara dan perbuatan ini. Minta maaf, tuan-tuan, saya pun ada dengar baru lebih kurang beberapa bulan yang lalu. Ada orang di satu daerah tak jauh daripada daerah kita, dia nak rawat penyakit anaknya, tuan-tuan, disembelih dengan darah itu, disembelih di atas anaknya yang sakit. Tuan-tuan, contohnya. Itu sembelih dengan tujuan apa? Sebagai contoh. Tuan-tuan, sebagai seorang Muslim, tuan-tuan, hindari dan jauhi amalan perbuatan seperti itu. Demi menjaga akidah, kepercayaan dan keyakinan. Walaupun sembahyang tak berhenti pergi masjid, kalau amalan seperti itu dilakukan, boleh merosakkan kepercayaan dan akidah. Ini mesti dijaga dengan baik. Baik, hadirin yang dikasihi sekalian. Sambung. Baik, hadirin yang dikasihi sekalian, dekat sini ada satu kisah panjang ditulis oleh pengarang kitab. Dan dia boleh orang kitab tentang kisah yang berlaku di Mekah.
Kisah yang berlaku di Mekah tentang orang yang melakukan upacara ini di Mekah. Ini ditulis oleh Qadhi Badruddin Muhammad bin Abdullah Ash-Shibli. Dia ceritakan tentang seorang daripada ulama Hambali yang ada di sana dan dia melihat orang melakukan upacara itu. Lalu dia pun datang dan dia buat dan orang tu pun akhirnya kerasukan dan dia berbual dan berbicara dengannya dengan beberapa perkara dan akhirnya benda tu marah. Dia kata kenapa kacau tempat aku sekian dan sekian. Lalu tuan-tuan akhirnya dia kata baiklah kalau aku tak nak kacau orang ni boleh. Tapi sembelihlah untuk aku seekor binatang. Kemudian darahnya percik ataupun buangkan kepadaku. Nanti aku akan lakukan apa yang kau nak. Nampak tuan-tuan? Okey, tuan-tuan, ini contoh dan perbuatan ini adalah haram dan ini dijawab panjang tuan-tuan kisahnya. Kalau saya baca nanti tuan-tuan tak habis. Biarlah saya baca seorang, saya tak bacakan kat tuan-tuan supaya menjimatkan masa. Baik, hadirin yang dikasihi sekalian, di manakah dalil? Bisa masa. Benar. Baik. Nak sambung sikit lepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. والصلاة القائمة سنة فلا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Baik. Tuan-tuan, ini mungkin sikit lagi. Kita sikit je tuan-tuan, tapi kali ini penting. Kali ini tajuk dia adalah zikir yang nak dibaca kalau masuk ke satu tempat dan tidak dikacau dan diganggu oleh jin ataupun syaitan. Ini penting tuan-tuan dan saya harap tuan-tuan boleh hafaz
Dan saya yakin tuan-tuan dah hafaz dah. Cuma mungkin hadisnya didengari pada hari ini. Sebelum saya mulakan tuan-tuan, tajuknya adalah minta lindung dengan syaitan. Boleh tak minta lindung dengan syaitan? Contohnya, orang dulu kalau masuk kebun, dia akan kata, tok, nenek menunggu kebun. Apa dia nak? Cucu bahasa dia apa? Tok, cucu ya. Cucu datang nak lalu, tolong jangan ganggu. Ludah kanan, ludah kiri, jalan. Hadirin yang dikasihi sekalian, tuan-tuan, perbuatan ini difirmankan Allah dalam Quran dalam suratul Jin ayat 6. Tuan-tuan baca surah Jin ayat 6. Allah sebut apa? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada di kalangan manusia yang minta tolong, minta perlindungan daripada kejahatan jin. Lalu Allah menambahkan kepadanya keburukan, kejahatan atau dosanya lagi. Tuan-tuan, perbuatan minta tok, nenek tumpang lalu ni tuan-tuan, tak boleh dibuat secara pasti. Tak. Dan Nabi gantikan yang lain. Kenapa tak boleh buat? Pertama, kata Syekh dalam kitab ini, kerana Allah telah melebihkan kamu wahai manusia dengan pelbagai fadilat dan kelebihan dan kemuliaan. Macam mana yang lebih mulia minta lindung dengan yang lebih hina? Tuan-tuan, kita lebih mulia. Allah jadikan kita, tuan-tuan buka dalam surah Isra, Allah kata apa dalam Quran? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا. Allah berfirman, kami telah muliakan anak Adam, semua manusia. Kami telah jadikan mereka boleh bergerak di lautan dan di daratan. Kami bagi rezeki kepada dia. Dan kami lebihkan manusia daripada semua makhluk dengan kelebihan yang banyak. Tiba-tiba makhluk manusia ni yang dah mulia, dia pergi tok, nenek, kawan tu mula-mula takut kat kita. Dia tengok kita tok, nenek, dia jadi, kan? Itu yang tak dibenarkan. Lalu macam mana nak buat? Nabi sebutkan dalam satu hadis. Kata Nabi SAW, hadis ini daripada Khawlah bin Hakim radhiyallahu ta'ala anha. Dia telah berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Tuan-tuan tengok, zikir ni tuan-tuan semua tahu dah. Cuma nak buat je. Masuk kebun ni musim durian ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak tahu nak baca macam mana, bawa saya pergi kebun durian tu, saya ajak. Bawa tuan, saya ajak. Masa nak masuk, saya ajak baca sama-sama. InsyaAllah. Boleh Ji? Mana ada kebun durian angkat tangan? Tak nak ngaku pula. Sawit pula banyak tuan. Baik, hadirin semua. Kata Khawlah binti Hakim, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, man nazala manzilan. Siapa yang pergi ke suatu tempat, apa pun tempat, kebun, hutan, paya, lembah, sungai, laut, tak kira. Yaqulu summa qala, kemudian dia baca. Baca apa tuan? Semua tahu dah. Makcik tak payah tulis dah, tahu dah. Tahu dah. Apa dia? Summa qala, kemudian dia baca. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Tu je bacanya. Dalam hadis ni tak sebut 2 kali, tak sebut 3 kali. Maknanya sekali pun dah cukup. Nanti ada satu lagi doa yang panjang sikit, tapi ni pun dah cukup dah. Kata Nabi apa dengan? Nabi kata tuan, kena yakin. Okey, hadis ini riwayat Imam Muslim. Sahih. Nabi kata apa? Siapa yang pergi ke satu tempat lalu membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, kata Nabi tuan-tuan, apa dia? Tidak akan mengganggu ia oleh apa jua selama dia di tempat itu sampai dia tinggalkan tempat itu. Aman? Sampai dia tinggalkan tempat itu, takkan apa berlaku kepadanya. Dah tuan-tuan. Jadi nak bawa tangkal buat apa lagi? Nak pakai hantai leher dengan azimat kenapa lagi? Nak tok nenek cucu tumpang kencing. Dah cakap tuan-tuan bengkak juga. Dah tuan-tuan.
tuan-tuan, bacalah dan yakinlah dengan sabdaan Nabi yang Nabi mengatakan siapa pergi ke suatu tempat, baca je a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Dan clear. Okey, ni ada satu lagi doa. Doa ni Nabi pernah baca tadi panjang. Saya tahu makcik mungkin tak sempat nak catat pun. Okey, mungkin susah panjang sikit. Tapi saya baca dan lepas tu kita berhenti kuliah kita. Okey, sebagai nak solat Isyak. Meraihkan yang habis tak. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma telah berkata, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pergi musafir. Musafir? Tuan-tuan katalah nak pergi berjalan ke Perak. Pergi ke Kuala Kangsar contohnya. Tuan-tuan nak pergi ke sana. Tuan-tuan nak jalan ke sana. Kata Nabi ketika Nabi musafir, malam pun datang. Dan tuan-tuan maklum, malam ini adalah berkeliarannya kejahatan. Kan? Nabi akan baca. Apa tuan-tuan? Nabi baca, Ya ardu rabbi wa rabbukallah. A'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma yadubbu alayki. A'udzu billahi min asadin usudin wa min hayyatin wa aqrab wa min sakinil balad wa min walidin wa mawalad. Maknanya lebih kurang tuan-tuan. Maknanya lebih kurang. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maknanya lebih kurang. Tuan-tuan ni, Nabi masuk satu tempat, malam pun datang. Contoh, tuan-tuan naik motor, ataupun naik kereta, jalan sampai Bukit Terih. Laluan tu, yang nak dekat dengan gua tu. Minyak kereta habis. Habis terus. Tadi saya bawa motor tuan-tuan pergi pasar malam. Tadi. Ngam-ngam bawa motor beli barang, letak je barang, minyak habis. Mujur kat pasar tuan-tuan. Senang nak minta orang tolong belikan minyak. Okey? Minyak habis. Lampu tertutup. Kawasan tempat orang. Maghrib pun datang. Gelap. Tuan-tuan, Nabi kalau musafir, tiba-tiba malam pun datang, Nabi akan baca apa? Ya Rabbi wa rabbukallah. Wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Tengok tuan-tuan. Bukan kata siapa penunggu tempat ini, lalu tiba-tiba suara datang, tempat ini Ahmad Al-Bab yang punya. Pening. Nah. Bunyi. Nabi kata, Ya wahai bumi, Rabbi wa rabbukallah. Wa rabbukillah. Wahai bumi, tempat ini, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Itu dalam bahasa Melayu tuan-tuan. Dalam kitab ni bahasa Arab. A'udzu billahi min syarriki. Aku berlindung dengan Allah dari kejahatan tempat ini. Dan kejahatan yang ada di tempat ini. Dan aku berlindung dengan Allah daripada kejahatan yang berkeliaran di tempat ini. Tuan-tuan, makna dia minta kepada Allah selamat. Okey? A'udzu billahi min asad. Aku berlindung dengan Allah daripada singa dan sesuatu yang bahaya, daripada ular dan daripada kalajengking. Tuan-tuan, zaman Nabi lagi Nabi dah minta berlindung dah daripada kejahatan ular dan kalajengking. Dan aku berlindung, tengok tuan-tuan, daripada penunggu dan penghuni tempat ini. Aku berlindung dengan Allah daripada kejahatan penunggu tempat ini dan daripada segala yang melahirkan dan apa yang dilahirkan di tempat ini. Tuan-tuan, doanya lengkap. Lengkap. Ya Allah, aku berlindung, wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Itu perjanjian pertama. Kamu kena clear, tempat ini semua milik Allah dan aku pun minta Allah. Kamu pun milik Allah. Selesai. Baru minta, Ya Allah, aku berlindung daripada singa, binatang buas, ular, kalajengking. Dan aku berlindung dengan Allah daripada penunggu tempat ini. Apa yang melahirkan dan dilahirkan di tempat ini. Tuan-tuan, habis cerita. Itulah doa yang diajarkan kepadanya. Hadirin semua, sebagai penutup. Sebagai penutup, tuan-tuan. Sebagai penutup kepada kisah dan cerita kita pada hari ini. Okey. Tuan-tuan. Yang tadi saya asad, kemudian usud. Usud tadi tuan-tuan. Kenapa dalam ni ada usud? Usud ni dikitakan ada seorang kisah seorang lelaki namanya Usud. Usud ni dia sesat untanya dekat satu tempat. Dia pun cari. Kisah ni di Iraq. Ni dikisahkan oleh Syekh dalam kitab ni. Dia kata bila dia cari tuan, dia sampai tempat itu, lalu dia pun takut. Lalu dia pun kata, A'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Dia kata aku berlindung dengan penghulu tempat ini. Ni orang ni namanya Usud tadi ni, dekat Iraq. Dia masuk dalam satu tempat,
Unta dia hilang, dia kata aku berlindung dengan penunggu tempat ini. Aku berlindung dengan raja tempat ini. Dia pun letakkan dia punya kepala dekat unta yang dia bawa. Dia nak cari unta dia. Dan letak, tiba-tiba pada satu malam tu, masa di tengah letak tu, dengar satu suara melantunkan syair. Dan mungkin ini adalah malaikat, mungkin adalah jin Islam. Tuan-tuan, syairnya dirakamkan dalam ini. Apa bunyinya? Ala fa'udz billahi dzil jalali thumma qra' ayati minal anfali wa wahhidillaha wa la tubali ma haulul jinni minal ahwali. Suara tu datang, dia ni Arab, orang Iraq, dia tahu. Bunyinya, adakah tidak engkau berlindung dengan Allah yang Maha Perkasa? Kemudian bacalah ayat dari surah Anfal, esakanlah Allah dan jangan peduli dengan segala kejahatan jin yang banyak propagandanya. Dia pun bangun, terkejut dengan suara tadi. Dia pun kata, ya ayuhal hatif, wahai yang cakap tadi. Dia kata, siapa kamu? Berikan petunjuk. Kemudian suara tadi jawab balik semula. Tuan-tuan, kalau suara tu jawab, tuan-tuan dah lari dah. Enggak. Suara tu jawab balik. Dia jawab, hadza Rasulullah dzul khairati arsalahu yad'u ila najati wa yanza'un nasa 'anil hanati ya'muru bis-shawmi was-salati. Mungkin tuan-tuan malaikat, mungkin jadi Islam. Dia kata apa? Itulah Rasul yang kamu dengar datang, Nabi Muhammad itu. Itulah Rasul yang datang, diutuskan Allah, bawa benda baik. Dia telah mengajak manusia untuk selamat. Dia telah menyelamatkan manusia daripada kerosakan. Dia telah menyuruh manusia untuk puasa dan solat. Dia tahu Rasul itu adalah Nabi Muhammad. Orang ini akhirnya masuk Islam. Dia bukan Islam. Tuan-tuan, kali ini tuan-tuan, jin pula dakwah manusia masuk Islam. Dengan kisah yang berlaku ini. Hadirin yang dikasihi sekalian, kesimpulannya apa dia? Seorang manusia ini Allah jadikan penuh kemuliaan. Maka jangan rendahkan kemuliaan kita dengan meminta perlindungan daripada makhluk lain. Tetapi mintalah perlindungan dengan Allah dan esakanlah Allah dalam permintaan tadi. InsyaAllah kita berada dalam jagaan Allah yang lebih kuasa dan perkasa. InsyaAllah. Keyakinan itu kita tanamkan. Dan tuan-tuan, ini kena diajarkan kepada anak-anak, cucu kita tuan-tuan, supaya mereka betul dalam i'tiqad. Yang jaga mereka, yang mereka kena minta lindung, Allah. Okey? Dan jangan sekali-kali membesarkan makhluk selain daripada makhluk, tuan-tuan, selain daripada Allah SWT yang nanti dia akan permainkan dan perkecilkan kita kembali. Wallahu alam, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat pertemuan kita pada malam ini. Dan insya-Allah kita akan sambung pertemuan akan datang. Tuan-tuan tolong ingat tajuknya ya. Saya jenis lupa. Kuliah banyak tuan-tuan. Jadi tak tahu tajuk sampai mana. Tuan-tuan ingat tajuk kita akan datang adalah, adakah syaitan boleh tinggal di rumah manusia? Itu persoalannya. Okey? InsyaAllah pertemuan akan datang. Tolong ingatkan saya. Kalau saya tanya makcik sampai mana, jawab jawapan tu. Okey? InsyaAllah ingat tuan-tuan. Jangan enggeh. Nanti tanya. Okey, baik tuan-tuan. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ihfazna wa ihfaz auladana wa buyutana min syarri syayatinil insi wal jinni ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna ya Allah min awliyaikal mukhlisin wal mukhdasin waj'al aqidatana wa tauhidana mukhlisatan laka ya rabbal alamin wa amitna wa anta radin 'anna ya karim bijudika wa karamika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masa bulan depan bulan Jun, tanggal hari Sabtu hari bulan Hari Sabtu kalender. Hari Sabtu bulan. Hari Sabtu yang tengah. Jun, Sabtu. 18 hari bulan. 17 hari bulan. Ke 3 hari bulan. 17 hari bulan insya-Allah. Tuan-tuan boleh tonton TV9 dan Astro Oasis rancangan Quran Time 2.0. Nanti nampaklah kat saya kat situ. Tadabbur surah Ali Imran ayat muka surat 2. Surah Ali Imran muka surat 2. InsyaAllah. Tuan-tuan mohon tujuannya supaya manfaat itu tersebar. Jadi tuan-tuan nanti ada selfie lah kat TV tu. Selfie. Tuan-tuan tahu lah kat saya. Ustaz, saya tengok hari ni. Gitu tuan-tuan. Okey. Nanti dapatlah hadiah. Kan? Okey tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja. Bulan depan rancangan Quran Time, TV9 dan Oasis. Dah tak ada TV Jerah lagi dah. TV dulu sesi pertama TV Jerah. So sesi depan sekarang ni dia dah Quran Time 2.0, dia tak pergi TV Jerah lagi dah.
dia pergi ke TV9 dan Astro Oasis. Okey, bagi siapa yang ada Astro lah. Saya pun rumah tak tengok TV, TV pun tak ada. Saya pakai laptop je, pakai PC. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Bagi yang nak join kurban di Kashmir ataupun Afghanistan, tuan-tuan boleh berhubung dengan saya lah. Dapatkan nombor saya daripada pengurusi insya-Allah. Assalamualaikum. Allah.